Dan Alhamdulillah tibalah masa yang kita nanti-nantikan segmen berbayar menemui auda penonton pagi ini mengendengahkan tajuk berkenaan dengan sambung pengajian tinggi di Universiti Malaya. Dan Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini berada di sebelah kiri saya iaitu Yang Mulia Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan bin Ismail, Dekan Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Prof ya kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini, dan selamat datang kerana pagi kita ucapkan. Sedikit berkongsi pagi ini Prof ya berkenaan dengan sambung pengajian tinggi di Universiti Malaya. Jadi mungkin penonton-penonton kita ni pun ingin mengetahui ya berkenaan dengan apa yang ingin diketengahkan ini. Terus sahajalah ya kita tanyakan kepada Prof, mungkin boleh kiranya menjelaskan dan juga mengongsikan kepada kita siapakah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ini Prof. Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ni sebenarnya adalah salah satu daripada pusat tanggungjawab akademik di bawah Chancellery Universiti Malaya yang telah ditubuhkan pada 1 April 1998. Ya, dan tahun ini kita menyambut ulang tahun ke-25 Jubli Perak. Penubuhannya yang ke-25 tahun ya. Alhamdulillah. 25 tahun dah. So di UM tu ada banyak fakulti, institut, akademi. So kita salah satu daripada pusat tanggungjawab itulah. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk memaklumkan sebab ada banyak juga yang terkeliru dan ingatkan Pusat Pendidikan Berterusan ini sebenarnya adalah cabang swasta di bawah Universiti Malaya, tapi ini bukan cabang swasta. Ini adalah sememangnya pusat tanggungjawab akademik di bawah Timbalan Chancellor Pembangunan Universiti Malaya. Di mana letaknya Universiti Malaya ni Prof? Universiti Malaya kampus utamanya terletak di Lembah Pantai, tapi untuk Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya yang diamanahkan untuk pembelajaran sepanjang hayat, kampus kami adalah di yang barulah, kami baru berpindah Julai tahun ini di Cyberjaya. Oh, di Cyberjaya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita difahamkan juga perpindahan ini bersempena dengan Jubli Perak ya. Ya, betul. Universiti Malaya ini sendiri. Mungkin dapat Prof menerangkan juga apa antara program-program yang ditawarkan melalui Pusat Pengajian Sepanjang Hayat ya di Universiti Malaya ini. Okey. So kita ada program akademik dan program bukan akademik lah. Jadi kalau program akademik kita tu ada dua, satu diploma, yang kedua diploma eksekutif. Diploma kita ni ada 4 program. Diploma pengurusan, diploma pengurusan perniagaan, diploma pengurusan sumber manusia dan juga diploma perakaunan. Kalau untuk diploma ni sasaran kita lebih kepada pelajar lepasan SPM, O-level, IGCSE ya. Tapi kalau untuk diploma eksekutif ni sasaran kami adalah untuk golongan bekerja lah. Kita ada 10 diploma eksekutif, iaitu diploma eksekutif pengurusan, diploma eksekutif pengurusan pentadbiran dan operasi, diploma pengurusan sumber manusia, diploma pengurusan perniagaan, diploma pengurusan perakaunan, diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma eksekutif pendidikan awal kanak-kanak, diploma eksekutif teknologi maklumat, diploma eksekutif syariah, diploma eksekutif usuluddin, diploma eksekutif sains kejurulatihan dan juga diploma eksekutif kaunseling. Ini 10 ataupun 10 jurusan ataupun 10 program yang boleh ditawarkan ataupun disertai oleh mereka yang sudah bekerja ya. Betul. Yang ini adalah program akademik, tapi kita ada juga program-program bukan akademik seperti kursus-kursus pendek, CJ profesional. Jadi itu pun kita ada jugalah. CJ profesional kita ada 71 sijil kompetensi, kita ada 40 sijil profesional. Di mana semua sijil profesional, sijil kompetensi ini boleh dipelajari pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menggunakan apa-apa peranti. Jadi maksudnya dia diajar secara asinkronus lah. Walaupun tidak berada di sana, maksud saya pembelajaran secara dalam talian sebagai contoh. Betul. Dalam talian satu, tapi maksudnya dalam talian pada bila-bila masa, sebab tak perlu untuk datang ke kelas lah. Ada tempohnya tersendiri dok? Untuk sijil profesional dan sijil kompetensi tak ada. Ikut pada
ini adalah pembelajaran abad ke-21 lah, ikut pada your own pace and your own space. Your own pace, your own space. Cukup menarik sekali. Jadi inilah ya, kita boleh katakan ini sebagai salah satu revolusi dalam sistem pendidikan dunia, dengan mengambil kira juga kemudahan teknologi yang ada pada masanya. Jadi itu ditawarkan untuk beberapa kursus jangka pendek. Ya, betul. Jadi bagi mereka yang berhasrat untuk mengetahui ni, tadi dengarnya ada 40 lebih, 70 lebih kursus-kursus. Di mana mereka boleh mengetahui perkara ini ni, Prof? Saya tak pasti sama ada dipaparkan di skrin ataupun tak, tapi boleh pergi ke laman sesawang kami lah, www.umcced.edu.my. Jadi Auda boleh menelusuri laman sesawang tersebut ya untuk mengetahui lebih lanjut lagi sekitar kursus-kursus yang diadakannya di Universiti Melaya ini. Mana yang menarik perhatian Auda, mungkin boleh bertanya langsung nanti dan untuk mengikuti program tersebut bagaimana prosedur dan juga tata caranya ya. Tapi secara ringkas dulu kita mungkin berpeluang untuk mendapatkan beberapa maklumat mengenai dengan kelebihan program Sijil Professional Self-Paced Learning yang disediakan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya ini. Mungkin kita ni boleh ada peluang untuk orang menambah kemahiran tersebut melalui jurusan ataupun program yang ditawarkan. Bagaimana, Prof? Maksudnya apa tu? Kelebihan program berkenaan. Kelebihan program tu saya rasa yang paling kita dapat orang kata feedback lah daripada pelajar adalah memudahkan golongan yang bekerja dan golongan dewasa lah, kerana dia bersifat sangat fleksibel dan mudah diakses. Seperti yang saya katakan tadi lah, dia per your own pace and space. Jadi maksudnya dia tak ada paksaan. Jadi mereka boleh belajar pada bila-bila masa mengikut kepada kelajuan ataupun kecepatan sendiri. Jadi itu adalah satu kelebihan bagi golongan bekerja lah. Kalau saya boleh sentuh sikit, tadi yang ditanya itu berkenaan Sijil Profesional kan. Satu lagi saya ingin menyentuh juga berkenaan diploma eksekutif kami. Sebab diploma eksekutif kami ini untuk golongan bekerja juga dibuat dalam talian. Jadi maksudnya pada setiap hari Ahad kelas tu ataupun pada hari Sabtu, jadi boleh diakses melalui dalam talian lah. Saya sendiri mengajar salah satu daripada subjek dalam diploma eksekutif tu. Jadi maksudnya tidak sepenuh masa lah ya? Tidak sepenuh masa. Kalau diploma eksekutif tak. Jadi mungkin untuk jangka masa bagi setiap program itu berbeza atau bagaimana? Betul. Kalau diploma 2 tahun, kita panggil diploma fast track ya. Sebab kalau di Malaysia diploma selalunya adalah 3 tahun. Tapi diploma Universiti Melaya menggunakan sistem trimester. So 2 tahun dah habislah. Kalau itu diploma sepenuh masa yang 4 tadi itu yang saya sebutkan. Kalau diploma eksekutif dia secara separuh masa, secara dalam talian itu 2 tahun setengah. Tapi masih fast track. Ya, betul, masih fast track. Betul sekali ya, berbanding 3 tahun, 1 tahun saja boleh selesai ya. Baik, kita ingin mengetahui juga ni, mungkin ada mungkin tarikan ya kepada penduduk-penduduk di negara Brunei Darussalam. Kenapa perlu melanjutkan ataupun meneruskan pembelajarannya ataupun pendidikan berterusan di Universiti Melaya ini sebagai satu jalan lah untuk menyambung pengajian mereka ni. Okey, saya kongsikan satu cerita pendek lah. Sebenarnya dalam lebih kurang bulan lepas ya, saya ke persidangan EduTech di Singapura. Saya ada menyampaikan satu workshop berkaitan dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Dihadiri oleh ramai peserta daripada serata dunia lah, dan salah seorang daripada peserta itu adalah pegawai daripada Kementerian Pendidikan Brunei. Jadi lepas habis workshop tu kita ada sesi networking. So saya bersembang dengan beliau dan beliau menyatakan bahawa kebanyakan pelajar Brunei membayar sehingga ke 60,000 kosnya untuk belajar di universiti-universiti swasta di Malaysia. Lepas tu bila saya bercerita tentang program-program diploma yang Universiti Melaya tawarkan dengan harga yang jauh lebih murah, sebab kita IPTA kan, we're not profit oriented. Jadi dia sangat terkejut lah. So tu yang dia kata, Prof, you should come to Brunei and offer this to all the Bruneian, sebab dia kata kita pun tak tahu Universiti Melaya ada program-program seperti ini. Itu yang menyebabkan saya datang tu. Sijilnya diiktiraf ya?
Ya. Kita punya program akademik semuanya ada akreditasi daripada MQA. Dan Universiti Malaya sendiri adalah universiti yang bertaraf SUA akreditasi lah, yang boleh mengakreditasi dirinya sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu lagi ada kerisauan ya di kalangan orang-orang Brunei Ketani yang khususnya ingin melanjutkan pembelajarannya di Malaysia, khususnya di Universiti Malaya ini tadi ya. Jadi saya percaya ada lagi kelebihan-kelebihan lain yang mungkin boleh kongsi sama berkenaan dengan bukan hanya program-program tetapi dengan mengikuti sijil professional self-paced ini. Kerana saya difahamkan ada kemudahan kewangan juga turut diberikan kepada para peserta. Mungkin dari segi itu dapat diterangkan dan juga accessibility pembelajaran melalui portal. Bagaimana? Mungkin dapat terangkan lebih lanjut. Okey. Dari segi bantuan kewangan ataupun beasiswa dan sebagainya, kita memang ada bergantung kepada permohonan daripada bakal-bakal pelajar lah, bakal mahasiswa. Jadi ada pelbagai. Kalau untuk pelajar Malaysia tu memang kita ada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Tapi selain daripada itu kita juga ada bantuan keuangan daripada Bank Rakyat dan juga Afin Itu untuk yang biasalah. Tapi kalau mungkin daripada Brunei, saya diberitahu ada juga beasiswa daripada kerajaan sendiri, betul ke? Jadi kita benda ni terbukalah kepada pelajar. Ada yang datang dengan beasiswa, ada yang datang dengan beasiswa daripada pejabat dekan sendiri. Sebab kita pun ada beasiswa dekan, dan juga ada juga yang datang dengan beasiswa daripada pelbagai pihak lah. Saya mungkin boleh terangkan sikit tentang beasiswa pejabat dekan tu. Terbuka kepada mana-mana pelajar daripada serata dunia. Tapi kita ada kelainan sikit sebab selalunya kalau beasiswa kita tengok pada pelajar yang cemerlang akademik. Tapi beasiswa pejabat dekan ni adalah lebih memfokus kepada teori Gardner, iaitu melihat kepada 8 kecerdasan. Bukan hanya kepada akademik, kita ada kecerdasan dari segi intrapersonal, interpersonal, sukan, muzik. Jadi as long as he can substantiate dia permohonan tu dengan bukti yang menunjukkan dia ada kecerdasan tu, kita akan bagi dia beasiswa. Ditimbangkan. Luar biasa sekali dipertimbangkan ya. Menarik pastinya. Mudah-mudahan Aula terpanggil lah ya untuk meneruskan pembelajaran di sana. Ada mungkin boleh berkongsi feedback daripada pelajar-pelajar tersebut yang telah pun mendapatkan pengajian di sana ni, Prof. Okey. Tahun ni adalah tahun pertama kita memulakan beasiswa dekan. So yang tu kita belum ada feedback lah. Tapi kalau dari segi juga tahun pertama kita membuka laluan diploma ni kepada pelajar antarabangsa. Sebelum ni hanya untuk pelajar Malaysia lah. Tahun ni baru kita buka pada pelajar antarabangsa, dan Brunei adalah negara kedua yang kami buka lah. Negara pertama adalah negara China. Kerana kalau ikut statistik demografik, memang pelajar yang paling ramai datang ke Universiti Malaya adalah daripada negara China lah. Dan ini adalah negara yang kedua lah kita cuba buka peluang ni. Baik, untuk had umur. Adakah bagi setiap program ini ada had umur? Kerana kalau di negara kita pun untuk beberapa program ditetapkan. Okey, kalau untuk diploma sepenuh masa selalunya umurnya adalah 16 tahun ke atas lah. 16 tahun ke atas. Dan kalau diploma eksekutif perlu berumur 18 tahun ke atas. Tapi kalau untuk sijil profesional kami tak ada had umur. Pada asalnya kami meletakkan umur 16 tahun juga. Tapi di Malaysia apa yang berlaku adalah sekolah-sekolah banyak meminta agar program itu dibuka kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi maknanya mereka dah graduate di UM sebelum masuk ke universiti. So ini pun kita benarkan jugalah. So cukup menarik ya. Itulah. Tingkatan sebelum masuk uni lagi sudah ada sijil uni daripada Universiti Malaya. Ya, betul. Dan yang penting seronoknya di sini di akreditasi atau ada diiktiraf sijil yang dikeluarkan ini nanti. Saya tambah sikitlah, yang diakreditasi itu adalah program akademik, iaitu diploma dan diploma eksekutif. Sijil profesional tu kita memang tak ada akreditasi daripada MQA. Cuma ada akreditasi daripada Senat Universiti sahajalah. Alhamdulillah ya. Jadi tahun ini merupakan tahun pertama yang dibukakan kepada penduduk di Brunei. Pembukaan pertamanya adalah untuk penduduk Cina ya. Sejauh ini Prof ada statistik untuk penduduk Brunei berhasrat untuk mengikuti program ini? Ataupun baru hari ini dibukakan nih?
Ya, betul. Pemberitaan baru hari ini. Kami sampai semalam, hari inilah baru kita start ni. Mudah-mudahan nanti adalah sambutan-sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni yang turut sama menyaksikan sampai pagi ini ingin melanjutkan pembelajaran di Universiti Malaya ini tadi ya. Baik, mereka sekiranya berhasrat untuk melanjutkan pembelajaran tahun hadapan lah sebagai contoh ya. Semester pertama bila ni? Semester pertama untuk diploma sepenuh masa adalah pada bulan Julai. Diploma eksekutif pada bulan Februari atau Mac. Itu yang pertamalah. Kami nak jemput juga golongan bekerja di sini yang mungkin pernah terlepas peluang untuk belajar dan sebagainya. So bolehlah belajar secara dalam talian di Universiti Malaya. Kita punya intake yang pertama adalah pada bulan Februari ini Mac. nanti. Maksudnya tidak perlu cuti panjang, hanya perlu mendaftarkan diri. Kabarnya pun hujung minggu baru ada kelasnya ya. Setiap hari Ahad Universiti dalam talian kita ni bertugas, hujung minggu boleh meneruskan pembelajarannya. Dan ya, mungkin sebelum itu juga kita melihat ya kemudahan dan juga begitu praktikalnya kaedah yang disediakan oleh Universiti Malayaan ya untuk diploma sepenuh masa, diploma eksekutif ataupun program akademik ni boleh dilakukan secara talian ya. Betul. Walaupun ia merupakan mahasiswa sepenuh masa. Kalau yang sepenuh masa memang kena datang bersemuka lah. Secara fizikal. Kalau yang separuh masa tu memang dibuat secara dalam talian. Oh, okey. Sebab ada kekeliruan juga ni. Kami perlu faham terma dan kaedah ianya dilaksanakan ya. Selain daripada apa yang diusahakan untuk memberikannya melalui rampai pagi, mungkin ada cara lain untuk memberikan mempublicity mengenai dengan program-program yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Berterusan UM ini. Okey. Maksudnya kepada Brunei ke? Okey. Kalau kepada warga Brunei, kita ada juga merancang untuk mengiklankan di akhbar-akhbar di sinilah. Dan juga kita ada juga bertemu dengan beberapa institusi yang tak dapat saya sebutkan di sini untuk membuat MOU untuk mengajak lebih banyak pelajar daripada sinilah. Di kesempatan ni saya juga nak menyebut juga ya, sebab selalunya bila saya dimaklumkanlah, selalunya kalau di Brunei ni pelajarnya suka pergi ke luar negara yang di United Kingdom ya. Sebelah barat. Ya, di sebelah barat ya. Kerana mencari universiti yang berkualiti. Tapi sebenarnya Universiti Malaya ni adalah universiti yang nombor 1 di Malaysia, yang paling tua di Malaysia, ditubuhkan pada tahun 1998 untuk Pusat Pendidikan Berterusan. Tapi Universiti Malaya itu sendiri universiti yang tertua yang telah ditubuhkan asalnya sebagai King Edward's Medicine College di College of Medicine pada tahun 1905. Dan kita sekarang berada di tangga 69 dalam QS World Ranking. Jadi if you are looking for world class prestigious education, tak perlu pergi jauh, ke seberang laut sahaja, Laut Cina Selatan terus sampai ke Universiti Malaya. Luar biasa sekali ya. Jadi bagi mereka yang berhasrat untuk mengikuti program kursus ya, dan juga meneruskan pembelajaran ini, di mana boleh mereka mendaftarkan diri dan membuat sebarang pertanyaan, mungkin ada nombor talian ataupun email ataupun cara untuk berhubung. Boleh diulang lagi. Okey. So boleh mendaftar secara dalam talian di kita punya laman web lah, iaitu www.umcced.edu.my. Maklumat program pun ada kat situ. Dekat bahagian admissions di bahagian atas sekali laman sesawang tu ada menu. Kita boleh pergi ke bahagian admissions dan tak akan sampai kepada borang permohonan dalam talian untuk kedua-dua program tadi, diploma dan diploma eksekutif. Tapi kalau untuk sijil profesional, itu boleh menghubungi mana-mana nombor telefon ataupun email yang tertera di dalam laman web untuk program profesional. Baik, untuk akhirnya juga menurut Doktor ataupun Prof sendiri, apakah harapan Pusat Pendidikan Berterusan UM ataupun Universiti Malaya ini untuk memperkembang masa hadapan dalam usahanya untuk mewarisi pembelajaran sepanjang hayat, terutamanya untuk rakyat Brunei itu sendiri? Okey. Kalau asalnya kami ditubuhkan pada 1998 tu, harapan universiti adalah supaya kami memberikan peluang kedua kepada orang-orang yang tercicir, yang tak mendapat peluang ya. Sebab itu dipanggil sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga kita nak menggalakkan masyarakat untuk terus menimba ilmu, bukan hanya dalam bilik darjah atau bilik kuliah sahaja, tetapi terus menimba ilmu
dengan upskilling, reskilling dalam bidang-bidang yang lain. Ya. Jadi kalau dikatakan untuk warga Brunei, harapan kami adalah daripada dulu dalam Malaysia, sekarang kita harap kita dapat memberi peluang yang samalah kepada peringkat antarabangsa jiran kami di Brunei juga, ya. Di sini pun ada universiti, tapi kalau kata berminat untuk merasa universiti daripada Malaysia, boleh juga ke Universiti Melaya. Baik, kalau bukan kita ingin membandingkan, ini soalan mudah-mudahan sempat, mudah-mudahan sempat. Kerana kalau di salah sebuah institusi pengajian untuk meneruskan pengajian, di sini memang ada program-program ataupun peringkat sijil yang ditawarkan. Setiap program yang ditawarkan ini mempunyai poinnya. Apabila poin ini dikumpulkan, ia boleh menyamai pada peringkat HND umpamanya. Jumlah ini untuk degree. Adakah ini juga bersamaan dengan program yang ditawarkan di UM melalui program-program peringkat sijil? Kalau di Malaysia kita ada garis panduan micro credentials lah daripada MQA. So benda tu buat masa sekarang ni dalam proses. Dalam proses kita sedang membangunkan khusus-khusus framework untuk kita buat benda ni lah. Bila mereka ambil, katakanlah daripada, dia tak nak ambil semua kan, dia ambil satu subjek dulu, lepas tu kemudian dia ambil lagi, tapi everything will be amounting to a degree in the end, kan. Untuk kita punya diploma eksekutif, kita dah ada benda tu, iaitu kita panggil sebagai konsep modular lah. Maknanya mereka tak ambil diploma eksekutif tu, tapi mereka ambil subjek tu. So dia ambil subjek satu dulu, lepas tu ambil subjek yang lain dan semua sekali akhirnya akan equivalent, bersamaan dengan kelulusan degree. Betul. Menarik sekali, ya. Baik, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita ditanyakan, tetapi nampaknya masa kita ini berada di penghujungnya. InsyaAllah untuk lebih lanjut lagi nanti saya sendiri akan berhubung dengan Prof untuk mengetahui tata cara dan juga bagaimana cara untuk menyambung pengajian tinggi di Universiti Melaya ini. Apapun ribuan terima kasih di atas pencerahannya pada pagi ini, Prof. Ya, mudah-mudahan sampailah kepada penonton-penonton kita ini apa yang dikongsikan pagi ini, dan insyaAllah mudah-mudahan akan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan selepas ini, ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi.